Nilai yang awak dapat, kita panggil dia adalah indeterminate form. Okey. Betul? Cuba ganti sekejap dalam hati. 1 tolak 1, kosong. 1 kuasa 2, 1. 1 tolak 1, kosong. So, dapat kosong per kosong. Jadi, awak tak boleh buat kesimpulan kosong per kosong ni sama dengan kosong. Tak boleh. Ayat ni salah. Tak boleh. Awak kena ingat, dalam matematik ni, untuk tajuk 7 ni, yang pertama, Madam tak benarkan nombor kosong per kosong. Lepas ni ada lagi, infinity bahagi infinity pun tak boleh. Lepas ni ada lagi, infinity tolak infinity pun tak boleh. Okay, 3 benda ni kita akan kaji. Okey, jadi sebab baru satu kaedah Mama Z ajar, jadi pelajar sekarang ni dalam minda dia baru ada tentang factorization. Okey, jom kita faktor. Tulis molek-molek dulu, limit x approaches 1, yang atas x minus 1. Yang bawah boleh faktor tak yang bawah? Boleh. Boleh. Ingat tak yang ini keluar UPS 1. Mama Z kata x tolak 1, x tambah 1. Dan kita dapati ada faktor sepunya. Kita matikan, kita potonglah, maksudnya x tolak 1 adalah kelapa yang dalam tandan tu dialah yang tak elok. Tu yang kita nak buang sekarang ni. Jadi jom kita buang dia, kita tengok apa yang berlaku. Jadi step ini supaya pelajar tak kantoi, Mama kata dah kena salin dulu perubahan. Okey, yang atas bila awak buang tu, apa lagi yang tinggal? 1. Sebenarnya dia tinggal 1. Kalau Mama Z tak suruh salin, pelajar mesti ingat benda tu habis. Jadi buat dulu perubahan ni sebab awak nanti soalan objektif kan. Okey, awak kena bagi kat Mama Z lebih kurang 2 minggu lagi untuk pastikan soalan awak jenis apa. Belum ada info lagi. Okey, tapi ke arah objektif lah, cuma nak tunggu black and white dulu. Okey, sekarang Mama Z akan ganti nilai X dengan 1. Jadi limit tak payah tulis dah. Yang atas tinggal 1, yang bawah jadi berapa? 2. Selesai example 10. Okey, boleh tanya kat mana tak faham? Boleh tanya. Kalau Mama Z boleh tolong, Mama Z tolong sebab tajuk ni tajuk yang mudah, cuma dia kena imagine lebih. Okey, boleh proceed? Boleh. Boleh. Yang example you rujuk sampai example berapa semalam? Sampai habis ke tak? Sampai habis. Sebab saya tengok dalam saya punya traffic YouTube saya, pelajar tak tengok lagi tu. Ataupun dia tak update lagi. Kita ambil yang husnuzon lah, dia tak update lagi. Tak apa. Okey, seterusnya. Mama Z mula nak ajar. Okey, nota kita berada di sini. So UPS nanti kan. Okey. Mama Z mula nak buat yang warna merah tu, iaitu multiplication of conjugate. Lepas tu conjugate kita dah belajar chapter 1. Ni nak kena ingat balik lah ni. Chapter 1 gapo tajuk tak tahu deh. Tak apa. Okey, oleh kerana soalan kita melibatkan nombor set di sini, jadi clue-nya adalah set. Jadi kita akan mendaratkan dia dengan conjugate. Okey, Mama Z bagi dulu pengenalan sini. Kau tak ingat. Pelajar di banyak subjek dia nak mikir Mama Z tak apa, mat saja mudah nak ingat. Pelajar di subjek ekonomi, sohadah. Okey. Hak mana hak tak boleh ekonomi tu stres molek dia deh. Sebab ada yang tak boleh. Bab mengira kelok-kelok ni tak boleh. Ada setengah tak boleh. Macam Mama Z tak boleh. Okey. So nombor ni kalau Mama Z nak cari conjugate, awak kena ingat nombor depan ni salin. Nombor belakang pun salin. Apa yang kita nak kena ubah? Simbol. Simbol je. Tukar tanda jadi tambah. Itulah dia conjugate yang Mama dah ajar masa chapter 1.
Okey. Jadi bila kita nak buat soalan ni, kita akan salin limit X menghampiri 9. Okey, yang dalam minda ni buat sendiri dah. Okey, kemudian Mama Z tengok yang itu ada macam tu, Mama Z akan darab dan conjugate dulu. Okey. Yang bawah ni pun akan ada dua benda lah. Okey, Mama Z isi dululah. Okey, yang soalan ori dulu Mama Z isi dah. Okey, soalan ori punca X tolak 3. Kat bawah ni 9 tolak X. Itu yang ori. Yang ori ni bila kita ganti dalam minda, kita akan dapat bentuk tak tentuang ni. Bentuk ni tak tentu hala ni. Indeterminate form ni. Jadi clue yang kita ada ialah soalan kita ada set. Maka kita akan darab dengan conjugate. Conjugate yang kita nak kena darab ni, dia kena sepasang. Dia bukan atas saja, dia sepasang. Sepasang. Lepas awak buat, awak jangan padam dia tu, lengoh lah. Lepas ni buat lagi kan. Biar je dekat situ. Dekat situ bertenang. Kemudian Mama Z akan tunjuk yang atas tu ya. Apa akan jadi. Sebab kita sebenarnya dah belajar tapi takut tak ingat. Okey, tak ingat. Sebab ada pelajar saya, pensyarah lain lah, dia update, ada pelajar jual air. Sumber pendapatan ayahnya memang jual air. Jadi dia tolong ayah dia jual air sambil buat mat. Sambil study ni lah kelas ni. Kadang-kadang rasa macam nak tolong je pelajar. Mama Z nak tolong je pelajar. Tapi buat masa ni Mama Z memang kena tolong pelajar nak masuk U dulu dah. Lepas settle ni 3 bulan juga Mama Z ambil tempoh ni nak settle dia orang ni. Sebab Mama Z bayar yuran dia ansuran. Seorang dekat 3,000 kan. Kena 5 orang. 3 dak 5, 15,000. Kena mikir panjang tu. Setelah ni Mama Z tolong kakak-kakak dulu. Papa ni kita tolong pelajar pula. Okay? Okay, hak ni dapat berapa ni? X. Okay, dapat X. Hak ni darab hak ni? 3 punca X. Dia kena ada positif 3 punca X. Okay. Hak ni pula? Tolak 3 punca X. 3 punca X. Yang belakang dengan belakang? Negatif 9. Tolak 9. Ada pelajar nak masuk ke tu? Okay. So kalau awak tengok sini, ni dengan ni nampak tak dia mati? Okay. Apa yang jadi untuk yang atas? Kita nak tengok gitu. Apa yang terjadi pada numerator? So dia akan jadi limit X menghampiri 9. Yang atas selepas Mama Z darab dapat X tolak 9. Yang bawah tak ada perubahan. Okay, yang bawah tak ada perubahan. Cuma Mama Z nak keluarkan negatif luar. Okey ke tak? Kenapa ke tak Mama Z keluarkan negatif? Cannot. Dangerous. No. Okey, nampak tak Mama Z faktorkan negatif luar tu? Nampak. Okey, tujuan Mama Z memfaktorkan supaya ada kuasa, ada faktor yang boleh dimatikan dengan hak atas. Kalau tidak, awak tak boleh nak potong dia sebab dia berlainan. Kena keluarkan negatif. Ni ala-ala soalan exam lah ni kita buat ni. Ala-ala soalan exam dah. Okey, maksudnya sekarang Mama Z dah boleh matikan yang ini dengan yang ini. Masa sebelum faktorkan tadi, sebelum keluarkan negatif tadi tak boleh potong. Okey, so kita salin dulu apa yang tinggal. Okey, apa yang tertinggal? So yang tertinggal ialah limit X menghampiri 9. Yang atas ni tinggal 1. Yang bawah ni ada negatif luar ni, takut tak ingat. Okey, jom kita ganti nilai. Okey, bila nak ganti nilai 1 per negatif, dalam kurungan ni dapat berapa? 3. Ni. Okay, dia punca 9. Punca 9 3. 3 tambah 3, ni.
So 6. jawapannya negatif 1/6. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Example 11. Mama Z buka pada soalan. Beres ke? Saya Mama. Beres. Yeah. Okay, next. Sama juga ada kita nampak ada cert. Okay, kalau kita ganti secara manual, kita akan berjumpa dengan indeterminate form. Okay, so clue-nya ialah kita darat dengan conjugate. Limit X menghampiri kosong, yang atas ni macam tu. Per dengan yang bawah ada X dengan yang itu. Okay, kita isi dia punya nilai conjugate. Okay, kita isi nilai conjugate dia. Nilai asal dia mula-mula punca X tambah 9 tolak 3. Jadi conjugate dia akan jadi, kita tengok conjugate dia akan jadi punca X tambah 9 ni kekal, 3 pun kekal. Punca X tambah 9 kekal, jangan tukar jadi tolak situ. Okey, kita tukar tanda di antara depan dengan belakang. So yang ini akan jadi tanda apa pula? Tambah. Tambah. Ni pun jadi tambah. Boleh? Okey, so Mama Z akan kembangkan yang ini macam tadi. Ni darat ni dulu. Okey, dapat apa? Kurungan yang pertama dulu. X tambah 9. Dia akan jadi nilai yang di dalam. X tambah 9. Yang ini Mama Z akan dapat tambah 3 merah. Kalau Mama Z buat ayat ni, tadi baru tambah tolak 3 merah. Jadi Mama Z tak nak tulis sebab dia mati. Tolak dengan 9 per dengan X darab punca X tambah 9 tambah 3. Okey, dah nampak ke belum ada benda yang boleh potong? Perasan tak 9 dengan 9 ni habis? Perasan? Okey, apa benda yang boleh kita, yang mana kelapa yang tak elok? X. Kelapa yang tak elok yang ini. Mama, Allah. Ni gelap dah lah. Mula salah ambil. Ambil awak mana tadi? Ni. Kelapa ni, dengan kelapa ni Mama Z buang. Okay, buang. 9 nak tolak 9 tadi, dia jadi habis sebenarnya. 9 tak 9 kosong kan? Jadi yang atas tu sebenarnya tinggal X saja. X ke atas, dalam satu tandan tu kebetulan memang ada sebiji kelapa. Kelapa tu pula memang tak elok. Jadi kita buang. So kita tulis dulu apa yang tertinggal. Okey, yang tertinggal ialah limit X menghampiri kosong. Yang tertinggal ke atas cuma 1. Yang tertinggal yang bawah ni ialah punca X tambah 9 tambah dengan 3. Okey, so last kali jawapannya adalah 1 per berapa? Yang bawah berapa? 6. Tu contoh 12. Boleh? Yeah. Boleh. Okey, seterusnya contoh yang ke-13. Okey, Mama Z akan faktor, kita confuse sama ada nak faktor ataupun nak conjugate. Okey, so apabila kita dah belajar dua-dua, kita dah boleh apply dua-dua lah. X menghampiri 9. Yang atas tu Mama Z buat dulu. X tolak 9, X tambah 9 sebab kita nampak dia boleh faktor.
Yang bawah, bila Mama Z buat, 3 tolak punca X. Okey, clue pertama. Mama Z dah faktorkan. Sebab bila kita tengok soalan, dia ada set, dia ada kuadratik. Kita terlintas faktor dulu sebab ada 2 kaedah. Okey, lepas Mama Z faktor, ada tak buah kelapa yang Mama Z boleh buang? Tak ada. Tak ada. Jadi lepas itulah maka timbul step seterusnya mendarab dengan conjugate. Itu dia cara berfikir untuk soalan UPS, soalan final nanti. Okey. So sekarang ni conjugate ni kita follow dia berada di atas ke dia berada di bawah conjugate kita ni. Kita tak faham maksud Mama Z semula. Ayat semula. Mama Z tengok se berada di bawah. Jadi conjugate Mama Z ni refer yang bawah. Untuk soalan ni lah, ada soalan tadi, yang contoh tadi berada di atas. Okay, yang ni berada di atas. Contoh 11 tadi berada di mana? Atas. Atas. Ikut soalan, cert tu berada di mana? Apabila dia berada di atas, kita kembang yang atas. Berada di atas, kita kembang yang di atas. Yang bawah tidak. Okey, sekarang contoh 13. Mama Z nak kembang yang atas ke yang bawah? Kembang yang bawah. Bawah. Kembang yang bawah. Dekat mana ada cert, kita kembang dia. Jadi yang atas, kita kena tabah sikit lah salin. X tolak 9. X tambah 9. 3 tambah punca X. Tu yang atas. Manakala bila Mama Z buat kat sini, 3 tolak punca X, 3 tambah punca X. Yang dah tahu tak apa. Okey, 3 dapat 9. Kok ni Mama Z akan dapat 3 ekor ayam. Yang ni Mama Z dapat negatif 3 ekor ayam. Yang ini akan jadi tolak dengan X. So sini akan jadi 9 tolak X. Okey. Dah boleh potong ke belum? Belum. Pegang adik elok-elok. Adik kakak pegang Kalau Mama dengar nangis, Mama campur dalam lauk. Masuk dalam rumah tu kunci tau. Jangan main kat tangga. Jatuh. Mama ada kelas Masuk rumah kunci grill tu. Anak saya sekali dia bangku 1. Hari ni bangun awal macam-macam nak main ni. Okey, ada tak yang boleh kita ada tak buah kelapa yang boleh kita buang? Tak ada. Tak ada. Kecuali jika Mama Z adjust nilai kat bawah. Okey, tengok Mama Z adjust. So yang ni dia akan jadi limit X menghampiri 9. Okey, X tolak 9. X tambah 9. 3 tambah punca X. Tu yang atas. Yang bawah Mama Z nak keluarkan negatif. Apa jadi dalam kurungan? 9 tambah X. Dia akan jadi X tolak 9. negatif 9 tambah X. Betul? Dia akan jadi negatif 9 tambah X. Betul? Betul. Tapi Mama Z nak tulis X dulu. Mama Z nak tulis X dulu. Negatif 9 tulis belakang. Okay. Betul? Okey, yang ni faham tak? Yang warna coklat ni faham? Betul. Okey, so dari situ baru kita nampak buah kelapa mana yang boleh kita buang. Soalan exam banyak layer macam ni. Dia bukan tanya tu nampak jawapan untuk soalan exam. Okey? Okey, lepas tu
kita pun boleh dah nak kira. Okay, kita try kira terus. Mama Z tak tulis dah ni, ruangan tak ada dah kan. Sama dengan yang atas ni. Oh, you all ada aktiviti apa hari ni ya? Pengecualian kelas. Ada ketua praktikum je. Oh, ketua. Aku pilih je. Ya berapa orang je tak ingat. Halus ke student nak ngaji. Mama agak derah buat habis meeting nak. Lah. Meeting nak kena juga untuk pelajar tahun depan, tapi perut ni ingat pelajar tahun ni. Tak apalah. Nanti dia ulang kaji sendiri semula lah. Nak lagu mana dia? Saya. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada ni. Okey. Habis dah hak tadi. Mula-mula Mama Z buat step sini, dia punya conclusion ni. Kalau nak ikutkan contoh sikit kat, dia mudah je sebenarnya. Tapi kalau kita buat contoh mudah, exam keluar hak susah, nanti pelajar kata Mama Z tipu. Jadi kita buat contoh susah sikit. Okay, so yang A dengan B tadi, kita belajar ganti nilai seadanya dan pelajar akan dapat jawapan yang logik. Untuk C, apabila pelajar ganti nilai, saya guna GN ganti nilai, pelajar dapati jawapannya jadi 0/0. Ini dapat macam tu, dapat 0/0. Kalau dapat senyum ni, kerja kita jadi mudah. Bila kerja jadi mudah, maka tak perlulah kita buat cara tambahan. Maksudnya kalau dari segi perubatan, orang tu tak ada penyakit. Jadi dia memang hidup senyum sama. Sekarang ni tibalah pula yang berpenyakit. Penyakit pertama bernama 0/0. Jadi bila doktor bagi treatment jumpa 0/0 ni, doktor ada 2 jenis ubat aja. Dos pertama namanya faktor. Dos 1. Dos yang kedua namanya conjugate. Mama Z buat ringkasan gitu. Dan tibalah kita untuk D pula. Okay, untuk D pula kita kena consider nilai yang menghampiri. Dalam Quran dia ada ayat tu, wala taqrabu zina. Menghampiri.
Okey, kita nak tengok ada yang cuba hampiri menghampiri dengan dosa. Kita tengok apa berlaku bila kita hampir buat dosa. Okey, kita tengok hampiri. So, kita bagi dia di bawah tajuk side limit. One side limit. Limit side ada dua. Yang pertama, tanda positif ni maksudnya side kanan. Limit cuba ganggu tapi dari arah kebaikan. Yang kedua, cuba ganggu tapi dari arah keburukan. Pernah tak tengok cerita orang tu dalam dilema nak buat baik ke nak buat jahat? Dia akan keluar image yang pertama baju putih. Cuba teka baju putih tu kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Baju hitam? Kiri. Tak, cerita-cerita hak kita buat ni sebenarnya tentang limit. Maksudnya kalau kita, contoh sebagai manusia biasa, kita jangan buat salah. Jangan buat salah, kita maksudnya neutral, duduk tengah-tengah. Tapi kalau kita nak orang kata markah A sikit nak masuk syurga nanti, kita akan buat lebih kebaikan. Kalau kita rasa macam, boleh dok ni syurga ni. Ala-ala neraka bawah sekali. Contoh gitu, contoh deh. Awak akan buat banyak benda yang negatif. Sebab limit dalam hidup ni ada dua. You nak buat benda baik ke you nak buat benda tak baik? So kalau dalam cerita dia buat orang tu pakai yang jemaah dia keluar baju putih menunjukkan tentang kanan dan juga kebaikan, dan jelmaannya baju hitam untuk menunjukkan tentang benda-benda yang negatif. Itu lumrah hidup lah. Mesti ada batas. Batas dalam bahasa Inggeris ialah limit. Kita belajar tentang daily life sebenarnya. Okey, apa jadi apabila limit kanan sama dengan limit kiri? Yang Mama Z kata tadi neutral. Bahasanya ialah existent. Bahasa matematik existent, bahasa daily life dia adalah neutral. Orang tu ada seada-adanya saja di bumi ni, dia tak tahu nak buat apa, tapi dia tak jahat, dia tak baik. Dia tengah-tengah, dia just wujud sahaja, exist. Itu sinopsis untuk D dan juga E. Okay, D dan juga E. Dia berkait. Okay, macam mana kita nak yang ni Mama Z cerita tadi, yang ni lah yang panjang-panjang tu. Okay, so kita try untuk buat benda-benda yang side limit. Jadi apabila awak nak buat yang side limit ni, kalau boleh awak lukis garis nombor. Awak lukis garis nombor sebab kita nak tahu di mana kedudukan dia. Kena lukis. Terutamanya kalau nombor tu nombor negatif. Okay? Sebab dalam otak kita, kita bayangkan 3 tu lebih besar daripada 2. Tetapi kalau nombor negatif, siapa yang lebih besar? Negatif 2 ke negatif 3? Negatif 2. Negatif. Negatif 2 yang besar. Dua. Jadi kalau kita takut otak kita tak boleh nak reverse, lukis garis nombor. Okey. Kita tengok example 14. Okey, example 14. Kalau ada kawan nak masuk bagi tahu. Setakat yang Mama Z tengok ni tak ada yang nak masuk. Tapi bilangan pelajar tu lah. Kita anggap pelajar tu pergi, ada yang ikut mak ke Kota Baru. Ada yang sebab Mama Z kata tak ada kelas. Bukan sebab gini Mama Z bukannya cancel kelas kan. Mama Z suruh awak buat VSLT kan. Masa Mama Z tu, kalau Mama Z tak habis meeting tadi, buat VSLT, bukan Mama Z suruh dia derak. Salah faham dah lah. Ya best kalau nak ikutkan. Kalau Mama Z contoh cancel 2 jam, 10 hingga 11 dia free, 3 jam tu dia mikir panjat. Lepas Mama Z pukul 1 pula. Petang ni pukul 2 pula. Jadi dia mikir dia gerak. Sepatutnya guna masa tu untuk VSLT. VSLT dibuat khas untuk Mama Z kalau seorang mau pergi meeting. Kali ni okey lah sebab meeting masa bulan 8 hari tu Mama Z 2 meeting serentak. Lagi tak boleh nak mikir Mama Z. Agak lepas ni orang lain-lain lagi meeting. Lenguh ya orang sama.
Okey, Mama Z pergi pada hak ni, kena dengar betul-betul hak ni. Dia mula tinggi. Ajar dah tapi mungkin takut terlupa. Okey, Mama Z guna pen warna merah dah. Okey. So, semasa kita belajar tentang absolute value tajuk 2. Dia kaitan dengan tajuk depan. Kita bagi tahu nilai absolute ni ada satu positif, ada satu lagi negatif. Ingat tak? Ingat. Okay. Ingat. So kita akan salin nilai yang sama. Ni kena dengar betul-betul nanti nak buat tugas nombor itu dikatakan positif apabila dia lebih besar sama dengan kosong. Nombor itu berada dalam keadaan negatif apabila dia kurang dari kosong. Kita buat benda ni dulu. Kemudian kita kena tengok apa yang berada di sini. Nombor berapa ada sini ni? X tolak 1. Okey, jadi kita salin benda tu. Biarlah banyak kali sebab kita baru belajar, okey. Kita salin sini. X tolak 1, X tolak 1, X tolak 1, X tolak 1. Dia kena ikut yang warna kuning. Mama Z tengah detail ni sebab nanti soalan ni lah pelajar salah. Kena teria detail. Okey. Kemudian Mama Z buat bukan pembetulan. Mama Z buat ringkaskan. Okey, sama dengan positif X tolak 1. Okey. X lebih besar sama dengan 1. Fair ke? Fair. Okey, yang bawah negatif X tolak 1. X lebih kecil dari 1. Mama Z ringkaskan yang atas jadi yang bawah. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ada nak tanya? Tak ada Okey, Mama Z lukis pembaris sedikit. Okey, lukis pembaris sedikit untuk bagi gambaran kepada pelajar. Mama Z ada garis nombor. Sini ada nombor 1. Okey. Okey, situ ada nombor 1. Boleh tak awak senaraikan fungsi apa yang berada sebelah kanan? Positif X tolak 1 ni. Positif X tolak 1. Yang berada di kiri? Negatif. Negatif X tolak 1. Awak kena susun dia dalam tu. Okey, sekejap. Mungkin pelajar tak faham maksud Mama Z. Okey, kita bagi pelajar fikir mudah-mudah. Kadang-kadang kalau kita terang lebih, dia tak sampai dekat pelajar. Okey. Sekarang ni Mama Z buat yang senang deh. Ni tanda besar ke kecil? Besar. Besar bermaksud dia adalah dari kanan. Hak bawah tu besar ke kecil? Kecil. Maksudnya dia dari kiri. Belum lagi jawab soalan, kita baru buat definition dulu maksud hak bawah ni. Kita baru bagi maksud hak bawah ni. Okey, sekarang ni Mama Z nak ringkaskan. Limit X approaches 1 from left. Dia royak 1 tu dia nak dari kiri. Jadi dari kiri yang atas atau yang bawah? Bawah. Bawah. Oh. Jadi Mama Z kena ambil yang bawah ni negatif X tolak 1. Jadi Mama Z dah buka dah tanda absolute tu, tukar dah ikut definisi. Okey, kemudian yang atas Mama Z faktor. Jadi X tambah 2 X tolak 1. Tu yang pelajar rasa bila dia tengok VSLT dia tak faham tu sebab
VSLT tak boleh tanya dia. Artis tu kita tak boleh tanya dia. Dia marah orang. Dia artis kan? Dia tak boleh. Kalau nama Mazat ni boleh tanya. Okey, sampai sini boleh ke tak? Mama yang itu kan ni X tambah 2 dengan X tambah 1 tu. Mana? Atas? Atas tu Mama Z faktor. Yang kita dah belajar sebelum ni. Faktor. Kita tekan kalkulator tu dia tubik 2 nilai. Waktu atas. Okey, ada nampak kelapa yang boleh dibuang tak? X. Ada. Okay. Tapi ingat bawah tu tinggal nombor negatif 1 deh. Betul. Bawah tu ada nombor negatif 1. Jangan tak ingat tu. Sebab soalan exam nanti objektif dia ada dua nilai tu. Awak salah sikit je habis. Okey, yang atas bila Mama Z ganti 1 tambah 2 tu dapat 3. Yang bawah tu ada negatif. Jadi jawapannya ialah negatif 3. Kalau awak silap tengok, awak akan pilih jawapan positif 3. Ingat molek jawapan awak ni adalah objektif. Kalau sini awak tak apa, dia ada markah jalan kerja. Awak tak ada salah tembok tu gak, walaupun terror, salah masuk exam gak, kira salah. Jadi nanti kita ada teknik macam mana kita nak skor soalan objektif. Okay, Mama Z pun sedang mendalami juga sebab baru tahu awak ni objektif Mama. Ya. Mama, kenapa yang X tolak 1 lebih besar sama dengan, dia ada sama dengan tapi yang bawah tu tak ada sama dengan, yang lebih kurang Okay, tak thank ada you. sama dengan. Begini, asalnya kita ada nombor tengah-tengah kosong. Sini nombor negatif kan? Sini nombor positif. Apabila kita cuma consider positif dengan negatif saja, kosong tu neutral. Duduk tengah-tengah. Jadi, orang matematik dahulu dah declare kosong dimasukkan ke dalam unsur yang positif. Bila kita tengok takrifan nombor positif, dia adalah nombor-nombor yang lebih besar daripada kosong, termasuklah nombor kosong itu sendiri. Itu definisi untuk nombor integer, termasuk kosong. Oleh kerana termasuk kosong, maka dekat tanda sini Mama Z akan buat tanda lebih besar sama dengan kosong. Oleh kerana kosong berada di side yang positif, nombor negatif tak boleh ambil dah lah. Tak boleh ambil dah. Kena pilih satu saja. Ini pun lumrah dunia juga ni. Satu saja. Nak jadi laki ke nak jadi tenor? Nak jadi jantan ke nak jadi tenor? Tak boleh dua-dua. Tak boleh. Nanti kita tak tahu awak nanti nak akan binkan anak awak ataupun awak akan menghasilkan anak. Awak akan beranak ke ataupun awak akan binkan nama awak dekat anak. Bila ada dua. So kena pilih salah satu saja. Walaupun di
tanda sama dengan kat pelajar akaun ni. Sebab sepatutnya pelajar akaun kena tahu yang kiri dan kanan sahaja, sepatutnya. Tapi beberapa tahun ni dia keluar tanda sama dengan dan tanya lebih. Jadi Mama Z and the gang decide ada lebih. Kakak, mana adik? Okay, so kita tengok Sebelum tu Mama Z nak declare dulu siapa positif, siapa negatif lah. Okay, tengok Okay, yang ini soalan ni ke tadi? Ni. Okay, kita declare. Yang ni negatif, setuju? Setuju. Yang ini positif. Okay. Maksud Mama ialah susunan ni tak semestinya atas tu positif, bawah tu negatif. Tak semestinya. Awak kena tengok cara dia susun. Okay. Mama Z tanya dulu. Ada tak masalah nak tentukan positif dengan negatif? Ada masalah tak? Tak ada Tak ada. Tak ada. Okey. Maksudnya Mama Z guna tak yang warna biru? Mama Z tak guna kan? Tanda sama dengan kan? Sebab tu nanti belakang nanti tentang existence nanti. Okey. So sekarang ni Mama Z tulis limit X menghampiri 2 dari kanan. Okey, apakah fungsi yang terlibat? 1/2 X kuasa 2. Okey, ada soalan? Boleh ke? Okey, mula tulis comel sikit cikgu. Cikgu gak penat ni deh. Penat minda sebenarnya. Okey. Limit Mama Z nak buat X menghampiri 2 dari kanan. Okey, kita nak ambil fungsi X tambah 6 ataupun setengah X kuasa 2? Setengah X kuasa 2 sebab kita dah declare dia kanan. Gitu. Bila kita selesaikan, Mama Z kena ganti nombor X tu dengan 2. Jadi jawapannya ialah 2 kuasa 2, 4. 4 bahagi 2, 2. Mama Z dapat jawapannya ialah 2. So cara bacanya ialah when limit X approaches 2 from right for the function, the answer is 2. Cara baca dia. Okay, Mama Z buat satu lagi. Hot ni pula. Tadi Mama Z buat hot ni. Limit X approaches 2 from left. Okay, pilih fungsi dia dulu. X tambah 6. X tambah 6. Dan kita ulang lagi langkah A, B tadi. Kita akan gantikan 2 ni dalam X. So Mama Z dapat 2 tambah 6. Jawapannya ialah 8. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Rasanya tajuk ni tak ada dalam matematik awak ya? MX ada. Dalam MX ada? Sebab saya tak perasan ada tak. Masa saya ngajar saya tak pernah ajar limit ni. Okey, kita try satu lagi. Okey, yang ni 2 lapis. Nanti kalau Mama Z sempat, tapi sekarang ni masih banyak kerja. Kami sedang buat soalan untuk awak. Ada 50 muka surat soalan untuk awak tu. 50 muka surat untuk soalan objektif. Lepas tu kita ada 20 soalan untuk subjektif. Yang tu Mama Z buat sambil kursus lah tu. 2 in 1. Kena bekerja lebih macam tu. Sebab kerajaan bayar gaji lebih, kena kerja lebih sikit. Okay, so sekarang ni Mama Z nak mencari nilai M dengan N. Kemudian dia bagi clue. Ada contoh yang Mama Z lompat ke? Tak ada? Enggak. Kalau ada lompat beritahu ni. Sebab
Dia sebenarnya kena terang semua. Okay. So, dia mula memperkenalkan perkataan exist. Okay. Exist ni senang saja. Tengok Kita tengok contoh sebelum ni. Okay. Jawapan dari kanan berapa? 2. Jawapan dari kiri? 8. 8. Sama tak? Enggak. Kalau tak sama, dia akan jadi does not exist. Kalau tak sama macam ni namanya does not exist. Itu maksud exist. Nanti kita akan sentuh detail dekat sini. Okey, oleh kerana dia kata limit menghampiri 3 dan juga limit menghampiri 4 adalah exist. Jadi Mama Z boleh dapatkan nilai M dan juga N. Okey, sebelum tu Mama Z nak declare dulu. Kalau pelajar tak faham tanya Okey, Mama Z declare dulu. Ni dari kiri, ni dari kanan. Okey, tengok dulu dekat nombor 3 tu. Okey, dekat nombor 3 tu. Faham tak? Ampun, mana pergi? Tu. Okey, Mama Z buat sini dari kiri. Boleh faham ni kiri? Boleh. Boleh. Kau ni kanan, okey? Okey. Boleh? Okey, so Mama Z buat dulu. Limit X menghampiri 3 dari kiri. Dia kata exist, maka ada sama dengan limit X menghampiri 3 dari kanan. Perkataan exist, maka Mama Z buat tanda sama dengan. Okey, cuba pilih fungsi dari kiri kat Mama. Dari kiri. X. X. Boleh ke? Boleh. Okey, fungsi dari kanan. MX tambah N. MX tambah N. Okey, Mama Z buka pada soalan dulu nak tanya. Okey, next. Mama Z akan ganti nilai X dengan 3. 3 sama dengan 3M tambah N. Persamaan 1. Boleh lagi? Buat persamaan ke Mama? Bila dia tanya nilai M dengan N ni, mesti ada 2 persamaan serentak. Clue dia. Okey. Lepas tu Mama Z ada soal lagi hot ni. Baru Mama Z buat hot ni. Baru selesai hot ni. Nak buat hot ni pula. Nombor 4 pula. Limit X approaches 4 from left. Sebab dia kata exist sama dengan limit X approaches 4 from right. Okey. Hak ni dari kiri, hak ni dari kanan. Setuju? Hak warna merah? Hak ni kiri, hak ni kanan. Setuju. Setuju. Tak setuju, royak. Kalau kita diam, nanti mak ayah kita kata kita diam tanda setuju. Okey, dari kiri, MX tambah dengan N. Dari kanan ialah 2X. Okay. Bila kita ganti, Mama dapat 4M tambah N sama dengan 8. Persamaan 2. Kita susun hak tadi dekat-dekat dengan dia, kita susun 3M tambah N sama dengan 3. Kita boleh matikan nilai N kan? Kita tolak Okey, so bila Mama Z tolak, 4M tolak 3N masih dapat M. 8 tolak 3 dapat 5.
Mama Z dah dapat nilai M. Kemudian Mama Z ganti dalam persamaan 1, 3 sama dengan 15 tambah dengan N sama dengan negatif 12. Selesai contoh soalan exam yang Mama Z kata payah sikit tu. Inilah awak payah sikit. Awak ni je payah sikit. Awak lain senang dah. Tak lepas lah. Kita akan buat soalan ni nanti, soalan exam final ni kita akan buat untuk awak. Cuma Mama Z nak tahu siapa pensyarah mana yang dah type. Kalau dia tak type lagi, Mama Z dah kena start type lah 10 soalan tu. Okay, bagi masa lagi kat Mama Z around 2 weeks. Maksudnya you sudahkan dulu tugasan 2 you sekarang ni. Sudahkan dulu. Yang the rest tu you bagi Mama handle lah. Okay. Nombor 17. Okay, apabila bagi graf, Mama Z nak ingatkan awak kena perhatikan graf-graf yang dia bagi ni. Okay, terutamanya ni tanda ni. Dia bukan saja-saja buat tanda tu. Sebab tanda tu ada 2. Yang pertama empty circle, yang kedua dense circle. Jadi kena take note. Kena ambil kisah benda-benda walaupun kita tengok remeh. Okay, kita nampak stoken, remeh. Stoken tu remeh. Tapi bila stoken dipakai kepala, itu melampau. Macam tu. Dia remeh tapi dia ada maksudnya yang tersendiri. Okey, soalan video awak. Awak kena videokan soalan ni kan? Tugasan. Kau tak tengok lagi? Jangan. Nanti tengok tugasan kena videokan. Mama Z dah tunjuklah ni cara nak buat video ni. Okey. So dia kata use the graph to approximate the value of both one side limit. Maksudnya kanan dengan kiri. Lepas tu dia kata limit as x approaches 3. Dia buat dalam tu ayat. Dalam matematik gini. Dia tulis ayat pula. Bentuk matematik gini. Limit approximate x approaches 3. Kemudian dia ayat one side limit. Ada perkataan both. Maksudnya positif. So lagi. Tu maksud dia. Nombor 17 ni maksud matematik dia gini macam Mama Z tulis. Cuma sekarang ni kita tidak dimaklumkan tentang fx. Tak dimaklumkan. Dan dia bagi tahu titik yang tidak boleh dinodai ialah 3. Ada tak pembaris sini ya? Insert ruler. Alas silap pilih. Tak apalah, saya guna tangan lah sekejap Okey, Mama Z lukis sekejap. Garisan biru jangan sentuh. Arahan dia adalah garisan biru jangan sentuh. Okey, so Mama Z buat dahulu 2 warna kat sini nak ngajar ni dia kena sabar. Okey. Garisan titik yang tidak boleh disentuh adalah kawasan 3, iaitu border lah. Kalau di pedalaman kita panggil situ ada pagar current, pagar elektrik. Itu terasa sentuh, nak tengok hidup ke mati awak. Kalau pagar elektrik, kalau kita sentuh jadi macam mana? Mati, keras itu. Keras itulah. Warna biru tu tak boleh sentuh. Okey, settle. Cuba awak tengok garisan mana, garisan warna apa yang cuba sentuh garisan biru dari kanan. Hijau ke purple? Purple. Awak tengok ni, hijau ke purple dari kanan? Purple. Purple
Tengok. Jangan buta warna. Purple. Okey, purple. Okey, purple. Seterusnya, awak ambil daripada garisan purple tu, tak ada pembaris. Purple ni, awak pergi sana. Baca nilai ni. Berapa nilai yang awak baca tu? 3. Jadi jawapan yang dari kanan ni ialah 3. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so Mama Z padam. Padam sebab nak buat dari kiri pula. Okey, dari kiri gerah kita warna apa? Hijau. Hijau. Okey, gerah kita warna hijau. So Mama Z akan buat garisan putus-putus nak tengok bacaannya. Berapa nilai dia? 2. So, jawapan yang ini ialah 2. Okey. Awak tengok garisan warna purple dan didapati nilainya ialah 3. Awak tengok garisan hijau dan nilainya awak dapati nilainya adalah 2. Adakah limit ini wujud? Exist ataupun does not exist? Does not. Does not exist. Yang ini adalah does not exist. Dari segi matematik, does not exist kerana nilai yang ini dengan yang ini tidak sama. Itu dari segi matematik. Tetapi bila awak tengok dari segi graf, cuba kalau Mama Z padam graf ni, okay, awak cuba tengok graf tu. Apa sebenarnya yang berlaku di antara graf kanan dengan graf kiri? Untuk menggambarkan dia does not exist. Okey, cuba awak perhatikan di sini. Bersambung ke tak nilai ni? Does not exist bermaksud dua garisan itu tidak bersambung. Itu maksud does not exist kalau dari segi gambar rajah graf. Dari segi matematik yang boleh kita tengok nilai Y 1 dekat 3, satu lagi dekat 2. Antara dua insan ni dia tak akan jumpa. Maksudnya tak akan jumpa, maksudnya tiada jodoh. Namanya ialah does not exist. Okay, Mama Z dah terang dari segi teori graf dan juga Mama Z dah terang dari segi pengiraan algebra biasa. Okay, secara algebrik. Itu contoh 17. Okay, tengok sekali lagi. Okay, soalan ala-ala awak punya tugasan. Okay, sekarang ni Mama Z nak tengok nilai apa dulu wanita tu? Wanita dulu. Kau tak perasan nak tengok mana? Ni. Negatif 2. Negatif 2 ni. Negatif 2. Okay, sekarang ni yang Mama Z tak boleh sentuh lah, garisan warna biru tu. Ada current. Okay, Mama Z lukis dulu deh. Okay, kanan ke kiri tu? Kanan. Okay, cuba baca nilai Y dia. Negatif 2. Bukan, tu nilai X. Baca nilai Y dia. 1. 1. Sini, Mama Z tulis sini 1. Mama Z tak tulis lihat atas sebab lihat atas tu kiri. Kiri graf warna lain. Kau tak ingat dah tangan kanan? Buat kita akak tangan kanan. Belah mana duduk? Ni tangan kanan. Ni tangan kiri. Aku tak ingat tangan kanan kiri dah duduk rumah lama. Okey. Mama Z warna kat ni pula. Okey. Cuba tengok garisan hijau pula. Nilai Y dia berapa? 1. 1. Jadi apakah kesimpulan hak ni?
Exist. Exist. Kalau dia exist, aku kena tulis nilai. Okey, kita terasa lagi, Okey, yang warna biru pula. Yang warna biru, Mama Z nak tengok nombor berapa? 1. Okey, kita tengok nombor 1 pula dah. Nilai larangan kita sekarang nombor 1. Tak pada. Tak apalah. Kita tak usah pada. Nombor 1 dah. Okey. So sekarang ni Mama Z warnakan hak ni dulu. So lagi warna hijau. Okey, Mama Z nak yang kiri dulu. Kiri warna apa? Hijau. Ya. Kiri warna hijau. Okey, warna hijau. Cuba awak tengok graf hijau. Bila dia pergi ganggu garisan biru, berapa nilai Y dia? Negatif 3. Okey, sekarang Mama Z nak buat dari kanan pula dah. Tengok graf warna purple. Masa graf tu menggedik ganggu warna biru, apa nilai Y dia? 1. Okey, apa kesimpulan hak ni? Does not exist. Limit x approaches 1 for the function does not exist. Tu cara dia. So contoh 18 ni Mama Z buat dua-dua. Contoh yang pertama exist. Contoh yang kedua does not exist. Dan kita boleh tengok pada graf ni. Okay, kalau awak free nanti, awak boleh tengok graf ni. Awak dapati graf yang ini, graf yang ini dia bersambung. Manakala kalau Mama Z buat graf yang kedua, sebab itu yang ini exist. Okay, manakala yang kedua pula, okay, Mama Z lukis. Antara kuning dengan yang bawah dengan kuning yang atas, bersambung tak graf tu? Tak sambung. Sebab tu ayatnya di sini does not exist. Yang ni yang kena Mama Z terang. Kalau mungkin dalam video tu awak tak nampak sangat. Baik Okey, ni contoh soalan PSPM 2009-2010. Awak sekolah rendah lagi yang ni. Ni hak tahun lepas. Ni hak tahun lepas ni. Dan tahun lepas dia keluar hak ni. Tiba-tiba dia menggunakan tanda sama dengan. Sedangkan Mama Z ajar tadi, Mama Z guna tak warna biru? Mama Z tanya tadi. Ni Mama Z tanya, Mama guna tak warna biru? Mama tak guna dan Mama guna huruf M kat situ, huruf nombor 5. Tetapi soalan exam tahun lepas dia keluar nombor yang pelajar kena tengok. Okay, sebab itu penting kita kena tengok semula soalan pasir. Nanti kita akan buatlah tu. Okay, yang ni kita akan buat. Okay, nanti awak rujuk ni dulu rujuk ni dulu, dapat tak info tentang yang itu, nanti kita akan terang balik lah. Okay. Dia sampai muka surat berapa ni? Tak banyak rasanya. 54. Oh 54, banyak lagi. Dahsyat. Bayang Mama Z buat nota ni kan? Nota baru ni, dia tak sama pattern ni yang sebelum ni. So Mama Z ambil masalah bicara ni sikit lah dengan anak-anak. Bagi dia rest dulu. Ni, bicara ni dulu. Okay, so sekarang ni kita declare dahulu. Sebab dia ada dari kiri, dari kanan, lepas tu neutral.
Neutral, awak jangan ambil tanda sama dengan tu. Okey, dari kiri, ni dari kanan dulu tanda yang tengah tu jangan ambil. Kecuali soalan tahun lepas. Tak tahu macam mana tiba-tiba keluar macam tu. Okey, Mama Z buat yang ni dulu. Limit X menghampiri kosong dari kiri. Okey. Pilih fungsi untuk Mama Z. Kosong dari kiri. X tambah 1. X tambah 1. X tambah 1. Tak payah declare lah. Kemudian Mama Z nak buat limit X approaches 0 from right. Pilih fungsi dia. E kuasa negatif 2X. E kuasa negatif 2X. Okey, yang ini Mama Z pun ganti nilai. Ganti nilai dalam ni 0 tambah 1 dan akhirnya dapat jawapannya 1. Okey, yang ini pula Mama Z ganti E kuasa negatif 2 darab 0 sama dengan E kuasa 0 sama dengan 1. Okey, Mama Z dah jawab yang ini, dapat jawapan 1. Mama Z jawab yang ini, jawapannya juga adalah 1. Sekarang Mama Z nak cari jawapan ni. Apakah nilai limit X approaches 0 for the function? Kesimpulannya sama dengan 1. 1 dalam kurungan kita buat exist. Tu contoh soalan 2009-2010. Soalan dulu-dulu. Okay, dulu kala. Bukan 2019 tu, 2009. Awak lahir tahun 2003. Awak baru darjah? Ni tahu. Darjah 1 ke? Darjah 1. Oh, baru masuk jauh 1. Soalan ni patutlah. Soalan lama dah. Tak apa kita ambil soalan tahun lepas. Kalau waktu lama ambil soalan tahun lepas pula. Okey, so sekarang ni kita ambil beberapa teori yang kita belajar dahulu. Yang pertama, dia kata, ni dulu kita ambil ni dulu. Nilai kiri sama dengan F4. Nilai kiri sama dengan F4. Okey, nilai kiri dulu kita buat slow and steady, tak payah tanya. Limit X menghampiri 4 dari kiri. Fungsinya ialah kat mana? X kuasa 2 X kuasa 2X dalam Okay, so Mama Z faktor terus Okey, boleh? Mama Z faktor. boleh. Kalau Mama Z faktor yang atas, kalau Mama Z tak ubah yang bawah, Mama Z tak boleh potong buah kelapa tu. Kan kita dah biasa buat kan latihan tu dari tadi. Hak ni, kalau Mama Z kekalkan 4 tolak X, tak boleh nak potong siapa-siapa. Jadi Mama Z kena faktorkan negatif keluar, barulah jadi X tolak 4. Okey, dah nampak dah buah kelapa yang boleh dipotong? Nampak. Hak ni. Okey. Kemudian dia kata, ayat dia kat situ sama dengan, Mama Z nak buat sama dengan ni. Sama dengan F4. F4 kita berapa? Oh loh. Sekejap berapa? Tangan saya kena minyak ke gapo ni? Okey. Nak tulis dia jadi licin. Sama dengan, dia kata F4. F4, cuba awak cari nak ganti mana? Sama dengan M, betul? Ni, tahun lepas dia guna ni. Dia guna tanda sama dengan tu. Jadi sini sama dengan M. Okey, Mama Z buka pada soalan dulu. Kau ada yang tanya? Boleh ke?
Boleh Mama. Boleh. Okey, sekarang saya nak ganti nilai X dengan 4. So yang atas ni jadi berapa kalau saya ganti dengan 4? Dua. Negatif ni. So dapat negatif ne sama dengan M. Your senior masalah dia hok ni dia tak ada. Sebab mama and the game masa tu tak ajar tanda sama dengan tu. Oh, tiba-tiba tahun lepas dia keluar. Oh, dahsyat pelajar, hilang satu markah. Okey, yang tu baru Mama Z buat yang biru tu. Yang ini pula Mama Z nak buat. Limit X approaches 4 from left. 4 from right. Pilih fungsi from right. 6X tolak N. 6X tolak N dan jawapan dia sama dengan F4. F4 tadi ialah M. Dan nilai M awak dapat tadi kan? Awak dapat sini. Jadi 24. Mama Z ganti X dengan 4. Tolak dengan N sama dengan negatif ne. Jadi N Mama Z bawa pergi kanan sama dengan 40. N sama dengan 40. 30 kan Mama? Ya Allah, ya Allah. Apa jadi 40? Derah naik 10 ya. Silap. Apa Mama tambah salah? Tu tak boleh congok tu deh. Salah. Mana dah pen? 30. 24 tambah ne 10. Okey. Macam mana kalau jadi pelajar tahun lepas boleh jawab tak soalan ni? Boleh dah. Faham aja. Boleh. Boleh dah dah. Cuma masa sebelum your senior, sebab Mama tak ajak, Mama ajar tanda sama dengan ni. Tapi Mama letak bukan nilai M. Mama letak nombor lain. Okay. Dia tadi dia tanya nombor 5 tu gapo. Dia tanya. Jadi kantoi lah pelajar Mama Z masa tu. Dia try and error. Jadi tak tahu buat gapo tapi ada juga, ramai juga dapat A. Bisa pelajar tahun lepas. Okey. Patutlah. Mama kira tepi ni ada ruang bawah dah. Ni ada ruang ni. Guna seadanya. Baik ke waktu? Boleh Mama masuk F? Boleh. Boleh Boleh. Okey, kita buat dia punya intro dulu. Intro dia, kita nak cari infinite limit. Infinite limit. Okey, iaitu kita akan gantikan satu nilai tu. Kita nak tahu bila kita ganggu nilai ni, kita dapat naik ke atas. Ataupun kalau kita ganggu dia, kita akan terus menjunam ke bawah. Itu dia infinite limit. Lepas tu kat sini nota nombor 10 dia kata the right hand limit. Ni the right hand limit does not exist. Dia sebenarnya tak wujud. Tapi bila tak wujud susahlah orang nak imagine. Jadi kita cuma boleh describe dengan secara perwakilan penulisan. Sebab Mama Z bagi contoh ni, benda ni susah nak buat. Bukan susah, dia punya praktikal susah. Okay. Contoh ni, Mama Z kata, kita tak boleh sentuh kawasan current ni. Tak boleh. Tiba-tiba ada satu graf, dia cuba sentuh. Dia cuba sentuh. Dia dah sentuh belum? Belum. Dah sentuh belum? Belum. Sentuh belum? Belum. Belum. Sentuh belum? Belum. Dah sentuh belum? Tak setuju. Dia tak boleh. Dia sebenarnya tak ada. Okay, sebenarnya does not exist.
Tapi sebenarnya dia semakin naik, itu yang menyebabkan dia jadi positive infinity. Dan kita buat kesimpulan benda ni akan sentuh sampai akhirat nanti. Baru sentuh. Benda yang kita tak boleh imagine lah. Hak paling senang sekali bila kiamat. Kalau kita tanya, bilakah tarikh kiamat? Tapi kiamat ada tak kiamat? Ada. Ada. Tapi bila? Tak tahu. Tak tahu. Infinity tak boleh nak fikirlah kita ni, tak boleh. Sebab itu dia kata the right hand limit does not exist. But the behavior is described by writing bla bla bla. Sama juga garisan hak ni, hak cuba coket ni. Coket mak bolok ni, coket. Tapi kita tak tahu bila dia coket. Tak tahu. Gitu. Ni ada graf ni Mama buat dah ni. Okay. Yang kita tahu secara logiknya memang akan ada negative infinity ni. Tu kalau kita nak tulis lah. Dan tidak semestinya kita buat benda yang positif ni sentiasa dapat positif. Dia mungkin dapat positif dan dia mungkin dapat negatif. Mengikut kepada fungsi awak nanti. So kalau Mama Z boleh cerita graf yang ini. Sini awak ini mabuk Mama cerita ni. Masa tu Mama Z cerita dengan dia orang face to face. Dia orang boleh berada depan Mama Z masa ngajar. Cuma Mama Z guna whiteboard. Kali ni canggih sikit dengan awak ni. Ada pro and con dia. Okey, kalau hak ni Mama Z cuba ganggu A, yang ini dari kanan. Ni dari kanan. Okey, apabila ganggu A dari kanan, tak sentuh juga lagi. Dan kita akan imagine benda ni akan sentuh pada nilai positif infinity. Ni, yang ni. Itu cerita untuk yang warna purple. Untuk yang ni pula, yang warna hijau ni, dia ganggu dari kiri. Tak sentuh, sehingga kita imagine dia akan sentuh nanti dekat positif infinity. Jadi kita punya kesimpulan, dalam minda kita ni kita duk imagine. One day, tak tahu bila, pada titik A nanti, kedua-dua garisan ni akan bertemu di sana. Tapi tak tahu mana. Jadi kesimpulannya kita kata dia exist, iaitu di infinity. Sama juga hak ni, dia menuju dari kanan ni. Dari kanan tapi tak tahu mana. Dia menuju ke bawah, kita kata negative infinity. Untuk dari kiri pun, dia ke bawah ni, dia menuju ke negative infinity. Jadi kita buat kesimpulan, titik A tu nanti disentuh. Nanti, tapi di mana? Di negative infinity nanti. Dia tidak wujud, tapi kita imagine dia tu ada di sana. Okey, boleh ke graf nombor 32? Boleh. Boleh. Imagine dia, teori. Yang ini sebaliknya, graf reciprocal. Kalau Mama Z uji dari kiri ni, dia pergi ke atas, kita panggil positive infinity. Tapi bila kita uji dari kanan, kita dapati dia ke bawah kita panggil negative infinity. Dan untuk konsep existent, oleh kerana ini positif, yang ini negatif, kita panggil dia does not exist. Kepala graf ini dengan kepala graf ini, walaupun dia bercinta macam mana pun, memang tak akan jodoh. Tak akan ada jodoh antara dia. Tapi graf atas tadi jumpa jodoh tak ni? Jumpa. Dia akan jumpa, tapi mana tak boleh nak jawab. Tapi untuk graf yang muka surat 33, memang sampai bila-bila takkan berjodoh dia. Hak ni pergi cari dia ke utara, yang ni pergi cari ke selatan. Jadi dia takkan jumpa, mungkin jodohnya dengan orang lain lah. Kita tak boleh lah pergi sini. Mari. Musim mula. Bukan ni.
Kita bukan main projectile. Okay, kita main tentang graph. Once dia dah pergi ke atas, dia tak turun dah. Sebab ini reciprocal. Graf salingan. Ada belajar ke sekolah menengah graf salingan? Satu sini, satu sini. Ke tak ada? Ada. Ada kan? Ada. Okay. Ready. Kita nak bawah ni pula. Okay. Dia kena menerangkan sedikit dekat pelajar. So macam mana tadi secara graf, yang ini secara imagine pula. Mama Z tak tahu setakat mana imajinasi pelajar. Kita try Limit, Mama Z nak buat yang ni X menghampiri 2 dari kanan, fungsi kita 1/X tolak 2. Tu dia. Kemudian Mama Z lukis sikit. Ni nombor 2. Ni kanan. Mama Z pilih nombor 2.00001. Mama Z pun ganti. 1/2.00001 tolak 2. Cuba tengok nilai kat bawah. Jadi berapa? 2.000. Ada pelajar nak masuk ke? Okay, welcome. Okay, yang bawah 2.00001 tolak 2. Dapat berapa awak? Kosong positif. Awak akan dapat 0.0000 something, iaitu kosong yang positif. Kalau awak tekan kalkulator, awak dapat make error kan? 1/0. So, jawapannya adalah positive infinity. Okay, benda tu tak ada, make error. Benda tu tak ada, tetapi kita nak mengadakannya. Jadi kita letak nilainya ke atas sana, tapi positive infinity. Okay, Mama Z try lagi. Limit X approaches 2 from left. Mama Z pilih nilai 1.9999. 1/X minus 2. Kali ni nak from left. Mama Z ganti 1/1.9999 tolak 2. Okey, kita tengok apa dapat yang bawah. Dia ada negatif tak kat depan kalau guna kalkulator? Ada. Ada. Maksudnya dia akan jadi kosong jenis negatif. Jadi untuk yang ini kita akan dapat nilainya memang does not exist, tetapi kita imagine dia ada di bawah sana. Itu dia contoh 19. Okay, Mama Z buka dulu untuk pelajar tanya-tanya dulu. Kalau tak Mama Z sore je faham, pelajar tak faham. Kok mana rasa tak boleh? Boleh lah. Boleh? Boleh imagine ni? Okay. So Mama Z buat ni baru nombor positif ni. So lagi dia ada nombor negatif. Kita tengok dekat graf dulu. Contoh graf dulu. Okey, Mama Z nak buat nombor negatif 3 dah. Negatif 3 hot ni. Negatif 3. Jangan tukar negatif 3. Negatif 3. Okey. Apakah nilai X menghampiri negatif 3 dari kiri? Kalau tengok graf. Dari kiri. Dapat berapa? Negatif 3 kiri. Ia pergi atas ke turun bawah? Atas. Atas. Okey, negatif 3 dari kanan. Jangan tengok 3, tengok negatif 3. Dia ada 2 tu, kiri kanan. Kiri naik atas, kanan Naik atas. Bawah. Atas. Oh. Tengok.
Jangan tengok ni lagi. Jangan tengok ni lagi. Atas. 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 Ha. Kalau awak tengok kat situ, dia mata awak jadi bercelaru. Nak atas bawah dia tanya gapo mama ni? Ada belakang ni atas bawah ni nak gapo? Pada dulu waktu jangan tengok lagi. Hak ni kiri, hak ni kanan. Okey, jadi kesimpulannya, okey, ya ini akan jadi jawapannya apa tadi latihan kita buat sebelum ni? Kita guna perkataan ke apa? Mana jawapan dia tadi? Ni. Ni. Dia kena nilai sama kan? Sama-sama hak ni pun gitu. Okey. Awak jangan pada gini dah. Dia ketawa mama tak apa, mama boleh robah. Awak pada gini gak pering barulah. Mama guna canggih ke ni? Okey, so sekarang ni Mama Z nak buat soalan yang seterusnya pula. Titik ni pula. Titik ni pula. Jadi pada masa nak tengok titik tu ni Mama Z robah. Okey. Awak baca dulu nilai 3 dari kiri gimana? 3 dari kiri. Bawah. Jadi negatif, infinity. 3 dari kanan. Atas. Positif. Okay. Oleh kerana dia tak sehaluan seorang utara, seorang selatan, maka limit menghampiri 3 ni kita panggil undefined ataupun does not exist. So Mama Z tulis nombor ni, yang lain Mama Z buat tanda sama dengan je sebab dia ada perkataan baru. Biasa kita tulis does not exist, tapi kita boleh juga guna perkataan undefined. Boleh juga. Okey. Boleh lagi ke? Boleh. Boleh. Kita terahak ni pula kalau boleh. Kalau rasa rak kat kepala tu, rasa nak stres, awak ingat gini lah. Ingat. Esok hari Jumaat. Awak mikir gitu je. Rasa penatnya. Tak apa esok hari Jumaat. Nak kodoh apa-apa Jumaat. Dah. Sebab tu Mama mikir panjang nak ganti Jumaat. Kalau apa Mama consider pelajar lah. Tapi kalau macam terdesak juga Mama terpaksa gantilah sebab orang lain dah ke depan. Kelas lain kan? Ada tanya kelas lain tak? Dia belajar mana dah? Lapan. Tajuk 8 dah deh? Dia tak tanya kelas? Tak ada saing kelas lain? Ada mama. Bab berapa dah dia? Tengah belajar bab 7. Bab 7 juga. Sebab Mama Z ni tahulah. Tak boleh nak ngelok kursus deh. Tutup mic pun kadang-kadang orang tanya tu mikir panjang nak buat kelas nawak ni. Kalau meeting dia tanya. Dia panggil saya Kak Zu. Kak Zu? Mana tu? Dia tanya. Kalau saya tak nyaut Okey, saya buat yang ni dulu Okey. Cool and steady. Limit X menghampiri 2 dari kanan. 1 per X kuasa 2 tolak 4. Okey, Mama Z buat dulu nombor 2. Dari kanan Mama Z pilih 2.0001. Dari kiri 1.9999. Okey, apabila Mama Z ganti 1 per 2.0001 kuasa 2 tolak 4. Dapat apa kat bawah? Kosong jenis apa kat bawah? Positif. Kosong positif. Kosong positif. Okay, yang ini awak dapat kosong positif. So, awak akan dapat positif infinity. Ni tahun awak je last ngajar ni untuk pelajar akaun. Your junior tak belajar dah ni. Selamat junior. Okey, sini kena kuat sikit lah. Limit X menghampiri 2 dari kiri. 1 per X kuasa 2 tolak 4. Mama Z ganti X dengan gapo? 1.99. 0.9999 kuasa 2 tolak 4. Dapat gapo? 1 per
Kosong negatif. Kosong negatif. Kosong, negatif. Sini awak dapat negatif infinity. Sebab dia suruh cari saja, dia tak suruh buat kesimpulan. So kita kira cari saja. Okey. Yang ini pula. Ingat molek, nilai kita tu sini negatif 2, sini negatif 1, sini negatif 3 dah. Okey, dia nak hak ni negatif 2 dari kanan. Sini ya. Negatif 1.9999. Ni dari kanan. Ni dari kanan. Kalau dari kiri, sini. Negatif 2.00001. Kita kena lukis gambar rajah ni. Okay, garis nombor ni kita kena lukis. Jadi bila Mama Z nak buat limit X menghampiri negatif 2 dari kanan, 1 per X kuasa 2 tolak 4, fungsi ni. Okay, Mama Z ganti yang atas jadi 1. Okay, yang bawah Mama Z ganti dari kanan. Hak mana dari kanan? Negatif 1.99. Negatif 1.99999 kuasa 2 tolak 4. Okey, yang ni Mama Z dapat 1 per Kosong negatif. kosong negatif. Ada nak tanya tak ni? Kosong negatif. Ni kosong negatif. Sini Mama Z dapat negatif infinity. Okey, Mama Z buka persoalan dulu. Boleh? Dia hampir-hampir sama tengok ni, tapi kena ingat kita bermain dengan nombor negatif pula. Okey, so lagi limit X menghampiri negatif 2 dari kiri pula fungsi hak sama. Okey, bila kita ganti kita dapat 1 per negatif 2.0001 kuasa 2 tolak 4. Walaupun dia nombor negatif tapi dia kuasa 2 tu. Kita akan dapat 1 per kosong jenis Positif. positif. So jawapan kat sini positif infinity. Hak ni kita tak masuk lagi lah. Ni ayat hak. Sampai sini dulu kita tengok. Boleh ke tak? Boleh dah? So, kita tak rehat tadi, kita habis hawa sikit lah. Okay? Okay, ada nak tanya lagi? Kalau tak, kita habiskan sini. Mama, Ya? buat apa dapat kosong positif? Hak mana? Hak baru? Okey, hak ni dah. Awak tanya ni dah, untuk ni dah. Okey. Apabila awak ada nombor ni. Negatif 2.00001 ni, bila awak kuasa 2, awak akan dapat 4.00000 contoh 01 lah contoh. Apabila awak tolak dengan 4, dia masih ada baki 0.0000001 iaitu menghampiri kosong tapi masih lagi positif. Tetapi untuk yang ni, yang Mama Z buat tanda right tu, negatif 1.99999 kuasa 2 ni, sebenarnya awak dapat jawapan 3.99999 gitu. Dan bila tolak dengan 4, teorinya ialah nombor depan ni kecil. Tolak nombor besar, sudah tentu awak dapat nilai negatif. Itu teori dia. Boleh kau yang bertanya? Faham kau maksud Mama? Mama. Boleh. Sebab tu Mama kata, untuk hak ni kita kena buat molek-molek dekat nombor negatif ni sebab kita akan terkeliru dengan hak atas ni. Hak atas ni
Hak ni positif dan nombornya positif. Jadi dia akan buat seperti otak kita berfikir. Sama. Tapi hak ni walaupun dari kanan nilai dia negatif. Nilai dalam ni kecil. Walaupun hak ni kiri tapi dia nilai negatif, tanda ni yang menyebabkan dia kecil tapi nilai dalam ni besar. Dia kena imagine lebih sikit kat situ. Untuk tugasan lah. Yang ini untuk tugasan. Untuk final exam, Mama Z tak boleh nak bagi tahu lagi lah. Kita tengok nanti dekat-dekat exam nanti kita cuba buat latihan lagi yang ni. Okay, so ni 38 sehingga 54. Rasanya yang tu yang last kot yang tu yang itu Mama Z akan ajar. Ada lagi. Ada lagi. Banyak. A sampai H. Sampai H. Ada lagi tak G? Sampai H saja. Jadi untuk chapter 7 ni, delta tak ada. Tak ada dah tentang tajuk tujuan ni, delta tak ada. UPS tak ada. Dia cuma ada tugasan kumpulan. Awak dah bentuk WhatsApp group ke belum? Dah Mama. Dah Mama. Dah boleh start buat dah sebab soalan banyak. Boleh start buat, pakat sikit seorang, awak ambil A, awak ambil B, lepas tu kita beceh. Jangan ambil masa yang terlalu lama lah sebenarnya. Kalau you nak suruh Mama berada dalam discussion tu, you kena add Mama dalam tu lah. So Mama boleh tengok. Kalau dah betul, tulis terus jawapan. Tak payah nak berjumpa dekat wakar Cik Ye ke, tak payah. Buat molek-molek gitu je. Kita buat secara atas talian saja. Okay, lepas tu exam final kalau ikutkan 9 markah. Okay, bilangan soalan tak tahu lagi. Bilangan dia kalau soalan objektif kita tak boleh nak predict lagi lah pemberat dia berapa. Tapi kalau ikutkan yang Mama mengajar ni 9 markah daripada chapter yang kita sedang belajar ni. Maksudnya kita kena ambil serius lah. Soalan nombor 1 nanti keluar chapter 7 ni lah. Soalan 1 chapter 7. Soalan 2 chapter 8. Soalan 3 chapter 9. Waktu kita tak belajar lagi. Jadi kita tak boleh nak buat ulang kaji apa-apa lagi. Okay, so kalau tak ada, itu saja dari Mama minggu ni. Kita akan cuba habiskan minggu depan hari Ahad. Boleh? Boleh Mama. Okey, sekian saja dari Mama. Lepas tu jangan lupa isi attendance. Mama nak buat